stage yang dimainkan. Wrangle yang terakhir pada hari ini. Mari kita saksikan siapakah dia yang akan mencari dan mendapatkan pula kemenangan winner-winner chicken dinner untuk pusingan Wrangle yang terakhir. Penerbangan kita bermula daripada area Stolberkamishki ke arah SMB. So mungkin antara tempat-tempat yang menarik tu kita lihatkan pastinya adalah Novo. Sebab tadi Roy berlawan dengan STX. So adakah STX akan teruskan lagi pergaduhan itu? Oh, Roy dia macam turun awal tu. So rasa macam tak lah. Oh, dia pergi mana tu? Saya kan nak pergi Lipovka, tapi kelihatannya macam terjunan itu ke arah tengah. So maksudnya shelter mungkin. Dia tak ada tempat tentu kot. Tapi hari ni kan main dengan set pasukan yang sama. So sepatutnya boleh dikatakan dari segi drop squad ni tak ada masalah dah. Tak ada masalah. Tapi kalau nak lawan memang 3-3 game akan lawan lah. Macam tu je lah kan. Game pertama mereka tak lawan. Game kedua tiba-tiba mereka decide untuk pergi ke Novo. Dan ya mereka menang. Tetapi still tidak berkesudahan dengan baik untuk Roy secara keseluruhannya. Mereka sebenarnya nak ni kot, merempan. Pergi ke mana-mana kalau mereka boleh lawan. Setelah beberapa game yang tak menjadi, nampaknya kalau langgar tempat orang macam menjadi, cuba lagi lah kan. Betul lah, so, S tu super posisi posing posisi pula. Pelik juga play-play ni bijak kan. Dia pun nak buat macam tu kan. Posing main-main kita. Dan game terus saja dimulakan dengan pemandangan dari Peko kita dan dialihkan pula kepada jumper. Berbisa tadi sempat tu kita lihatkan the clutch daripada seorang jumper. Dapat 2 tadi. Menyelamatkan pasukan mereka di map Sunhawk. Manakala dari segi kawasan school, anda melihatkan RRQ akan mengambil kedudukan ini tanpa ada gangguan sesiapa pun. Dari dulu itu memang tempat dia ni. Dari zaman PMCO sehinggalah sekarang RRQ School Apartments. Ya, tapi Grade VIP hari tu macam, ya memang VIP pun memang school kan tempat mereka. Tapi mereka dah pernah lawan dulu lah zaman-zaman VIP dulu kan. Lala ada orang gerak agak pergi ruins. Cuma mereka terpaksa akur mungkin sebab RRQ memang dah lama dekat situ. Betul. Tapi ada juga drop spot yang RRQ hilang, iaitu Camp Bravo. Alamak bro. Cuma untuk Roy, you won't move. turun sini pun tak menjadi, turun sana pun tak menjadi, lawan tak jadi. Serba tidak kena lah untuk mereka hari ini. 2 orang hilang begitu sahaja. Saya ada. Dan berita gembira pula adalah mereka jatuh itu di tangan Todak. Saya tak minat Sul. Apa dia? Sebab kawan tadi tu tak pegang. Saya tak minat kejatuhan ini terjadi. Sebab ada bau-bau benda yang tak menarik akan terjadi. Tapi kita tengok dulu sampai stage yang kedua, ketiga selalu dah selamat lah. Betul tak Sul? Ya. Sebab tadi dia pegang, dia ada senjata. Tapi dia tak bawa apa-apa. Ataupun macam dia menerima kot. Saya tak pastilah dia memang ada senjata ke tadi? Saya perasan tadi macam dia ada. Sebab tu kan dekat kawasan terbuka kan. Tapi tak pastilah. Tak sebab dia apa-apa, nampak kepala atas dia tu kan ada senjata. Apa-apa kita lihatkan saja. Yang pasti sekarang ni berdoa lah. Boom ini pun memang dah lama juga mereka suka turun di Rozok. Tapi sebelum Boom di Rozok, dulu di Rozok ini terkenal dengan Valdez the Murder. Maafkan saya. Betul lah. Valdez the Murder lah kan mereka dipanggil sebelum tu Illuminate. Kemudian mereka tukar kepada Valdez kan. Dari Thailand lah. Yang pasti pasukan dari Thailand lah. Mereka berada di Rozok. Oh, kemudian sebab mereka dah lama dah tidak ada di dalam siri profesional kita. Ya, dah tak. Sekarang ni Boom pula mengambil alih kawasan Rozok tersebut. Tapi Roy melarikan diri dari kawasan shelter tersebut. Malangnya di sini ada pula White Alliance, tapi nasib baik pula kali ini. Kebetulan dia sampai, White Alliance dah pun berlalu pergi dari kawasan yang mereka baru sampai ini. Tas daripada Roy. Tak tahu apa sebenarnya. Ciwi. Awal sangat. Kenderaan terus diambil. Terus menembak ke?
Mereka memang sebelah-sebelah kan dari segi drop spot. Oh, menariknya Yami direhatkan untuk pusingan ketiga ini. Pusingan Boom. keempat. Boom bro. Kan diorang suka tukar ni. Boom lah kan yang suka tukar ni kan. Ya. Abang Ken kita ada sesuatu yang sedang difikirkan. Ya, tu benda biasa lah kan. Saya pernah tanya dia, kenapa awak suka tukar-tukar pemain kan dengan kerap? Dia kata dia nak setiap masa semua pemain dia bersedia. So kalau dia suruh seorang main tu, kau kena perform. Dan kalau kau tak perform, kau rehat dulu. Dan kalau orang lain pula tak perform, awak ready pula untuk masuk. So maksudnya dekat situ, tim tu bukan sekadar dia macam, kan ada setengah pasukan, ya betul penting juga untuk satu pasukan itu kekalkan line up mereka untuk pastikan chemistry, call out semua cantik kan, koordinasi dan sebagainya. Tetapi kadang-kala penukaran juga perlu untuk dilakukan untuk memberikan satu nafas baru dan juga untuk memberikan persaingan sehat. Betul. Di dalam sesebuah line up. Dah duduk lama kan, satu game lebih kurang 30 minit. Tunggu lagi mungkin dalam 15 minit. Maksudnya atas kerusi je dah 50 minit. So 2 game dah kira dah kira macam 2 jam lah kan, 2-3 jam. Adalah kelebihan dari kekurangan. So itu yang dirasakan betul oleh coach Boom kita, Abang Ken kita. Jadi ya, terpulang lah. Itu adalah pilihan masing-masing dan juga gameplay masing-masing. Kena faham, coach akan menentukan juga line up. Dan sekarang ini kita melihatkan kepada Axe. Sebab nak kata totally tak menjadi pun tak juga untuk Boom ni. Sebab kita tahu untuk PMSL musim bunga, jika tak salah saya, mereka dapat nombor 2 kan waktu tu. Paling ganas lah waktu tu. Bukan, sorry. Waktu tu yang Uduk Lines dapat nombor 3. Kemudian nombor 2 adalah tim Vietnam itu. Juara adalah Alter Ego. So tapi dia macam atas-atas jugalah. Kemudiannya PMRC C versus PEL itu mereka dapat nombor 2 di belakang For Miracle Vibes. Ya. So, dia bukanlah totally tidak menjadi kan perkara tersebut. Ya. Dia memang agak random lah. Dah chicken, tiba-tiba tukar. Ya, betul. Tapi saya rasa benda-benda tu, asalkan coach tu tahu apa benda dia buat kan, dan dia memang yakin dengan strategi dia. Ya. Saya rasa tak ada masalah pun, unless kalau macam penukaran itu dilakukan secara sembrono je kan. Tapi in which boleh dikatakan semua ataupun sekurang-kurangnya majority coach, memang mereka dah ada set of style mereka sendiri, coaching style mereka sendiri. Apa yang mereka nak design untuk buat, macam mana cara regime mereka, macam mana cara mereka nak decide pasal player tak perform, player perform dan sebagainya. Betul. Yang penting coach yang tentukan. Tapi pick me 9 saja markah, itu bermakna 11 sampai 16. Ada 6 pasukan lagi yang belum cecah 2 digit dari segi pemarkahan. Kinilah waktunya untuk ditambah lagi 1 markah untuk at least ada 10 markah untuk pasukan mereka. Markah Sam9 kali ini mereka tak ada di pertengahan belatan kita. Mereka yang perlu mengejar masuk ke dalam belatan kita. Di sebelah mereka adanya 1 pasukan yang berada betul-betul dekat sahaja sekarang ini. Tapi tiada apa-apa tembakan pun dapat didengari di antara Void bersama dengan Sam9. Hanya bersebelahan, tapi bersebelahan yang tenang di antara Void bersama dengan Sam9. Mereka lebih mementingkan objektif mereka terlebih dahulu adalah untuk masuk ke dalam belatan kita. Nampak macam dekat tadi dalam pemandangan map kita. Sebenarnya agak jauh antara satu sama lain. Boom, pergerakan kali ini sedikit berbahaya dilakukan oleh mereka. Cuma apa yang bernasib baiknya untuk mereka adalah terlampau banyak yang sedang bergerak, terlampau banyak yang sedang berada dalam kenderaan. Jadi tak ada siapa sangat yang nak tembak mereka. Ya, tapi pada waktu ini Boom dah pun mula melepaskan tembakan tam sedikit berbahaya dekat situ. Dia nak melarikan diri, tetapi kawasan itu berbukit bukau pula. Permukaan yang tidak rata, permukaan jalan yang tidak rata, hampir-hampir membahayakan diri beliau. Tapi akhirnya dikawal dengan begitu baik sekali oleh Tam. Dah ada pengalaman main sehingga PMGC pada tahun 2023. Yap, Tam melarikan diri terus. Tak sia-sia dia macam ada tayar hilang. Tetapi nasib baiklah bukan 2. Kalau 2 tayar hilang tadi, Tam dah gone dah. Kadang-kadang kesoalan, penting tembak enemy dalam kenderaan ke tembak je tayar dulu? Mana lagi bagus bagi awak lah?
bergantung sebenarnya. Kalau memang boleh tracking kepada kepala, maksudnya pemanduan itu tidaklah terlalu jauh daripada mereka. Dan kalau yakin boleh tracking, kemudian vision juga, adalah lebih baik untuk spray ke arah player. Tapi andai kata dia macam terlalu jauh, nak cari kepala pun mungkin tak nampak. Contoh dia seperti bagi itu memandu menjauh daripada arah awak sedang nak menembak. Betul. Membelakangkan awak, so menyebabkan awak tak boleh nak tengok kepala tu dengan mudah. So dekat situ mungkin awak boleh pertimbangkan untuk memastikan kenderaan tersebut meletup. Terutama kalau kita tahu kalau letupan itu berlaku di kawasan terbuka, mudah untuk mereka menghabiskan pemain yang terjatuh itu. Yes. Jadi easy lah kan. Ya, itu antara midpoint yang penting untuk kita dengar dia Bristol tadi. Tapi RRQ Asa 5K Rio. Panjangnya nama kau bang. Ada sponsor baru ke? Oh tak, ada seorang je meletakkan nama 5K. Dan paling tinggi markah adalah NKT 38. Paling rendah adalah Roy dengan 3 markah. 30 perbezaan dia. 30. Kau bro. 35. Untuk 1 dan 16. KNKT antara pasukan yang dah hampir-hampir kot letakkan diri mereka di satu posisi yang selamat untuk pergi ke Super Sunday. Mungkin 50 markah kot. 50 markah mungkin diorang dah boleh. Belum lagi sikit. Sebab kita sedang menceritakan tentang top 8 bukan top 16. Oh yelah kan. Oh, so bila top 8 benchmark dia lebih tinggi. Top 8 betul. Yeah. Dia macam benda baru kan. Yeah, kalau top 16 boleh kita katakan bahawa kalau awak dah dapat dalam kira-kira 50 mata daripada. Ya, confirm boleh. Bukan 50 mata lah. Ada 12 pusingan kan. Kalau awak dapat dalam 10 satu pusingan 70 mata pun boleh kata dah confirm dah awak ada dalam top 16. Betul. Tapi apapun pada waktu ini Sam9 berjaya untuk menjatuhkan salah satu pemain dari Pygmy. 10 malangnya dihabiskan secara langsung. Billboard juga dalam keadaan knockdown pada waktu ini, ditekan oleh Team X mungkin, menyebabkan tinggal Joe Branky dan juga Drone saja. Cuma agak menarik, Pygmy ini dulu mereka ada satu pemain yang dikenali sebagai Vexy. Saya masih ingat lagi Vexy tu antara pemain yang saya berminat lah untuk bawa tryout waktu saya masih lagi menguruskan Uduk Lions pada waktu itu. Tetapi sekarang ini pemain ini tidak bermain. Kemudian saya melihatkan kepada list ini, Vexy ada sebenarnya di dalam senarai nama roster yang dibariskan oleh Pygmy. Agak menarik jugalah di sini. Saya tak pasti apa yang terjadi. Mungkin hari ini dia direhatkan terlebih dahulu. Mungkin akan dimasukkan pada hari seterusnya lah. Tapi Creed VIP berbahaya. Satu pemain telah pun dijatuhkan oleh Soas. Satu spray yang begitu baik sekali. Tambah pula dengan Spider Tan yang melakukan spray down juga daripada bahagian jauh. Creed VIP masih lagi serba tidak kena untuk mereka. GG, pelanggaran yang terus terhapus pemain itu. Dengan penggunaan isi Val tadi daripada TAS. Sakitnya untuk peminat-peminat Creed VIP tatkala ini. Tapi Yudiosu ada di sini. Yang anda lihatkan maksud sekarang. Dalam satu pergerakan sebenarnya. Untuk menghadapi main-main lawan yang ada di hadapan sana. Yang anda lihatkan, tapi Brian berhadapan dengan adik Luke. Tapi Brian menjadi mangsa terlebih dahulu. Dijatuhkan, belum lagi dihabiskan secara langsung. Saya rasa itu adalah tembakan jarak jauh, kerana kalau kita lihatkan ada bayang-bayang di situ, Sam9 sedang mengangkat Brian secara langsung. Boleh dikatakan tembakan dari jarak jauh, tapi tak pasti lagi di manakah kedudukan Uduk Alliance, Y Alliance. Dengan sekarang ini The Infinity. God Tani telah pun kembali bersama-sama dengan mereka semula. Sebenarnya musim lepas memang dah ada si Lobby X ni. BA11 pun masih lagi maintain di The Infinity. Kemudian mereka membawa Tourniquet dalam pasukan mereka. Tapi sekarang ini bulatan kita akan pergi ke mana? Kali ini dia tak tunjuk dua. Tunjukkan. Apa dia? Dia tak tunjuk dua. Dia mungkin nak tunjuk tim berapa, live berapa, phase ketiga lagi pun tak ada fight yang sedang terjadi. Yang cantik juga. Ya, betul. Clean. Pandangan seperti ini. Tak adalah macam kita nak terlalu fokus pada dua arah. Kita fokus satu dan circle. Pergi ke satu kawasan yang terbuka yang sekarang ini di titik pertengahan dekat untuk BTR. Ya, tapi kedudukan yang cantik untuk RRQ dapatkan chicken dinner yang seterusnya. Sebab sekarang ini di bahagian utara itu tidak banyak tentangan yang diberikan. Kalau awak lihat di bahagian selatan, punyalah penuh. Terutama di kawasan Milta dan juga di kawasan luar perkarangan Milta.
begitu banyak pasukan yang berada di kawasan tersebut. Tapi kelihatannya untuk Yudo Alliance, mereka telah pun memasukkan Leon Dizzy. Malangnya pemain itu dihabiskan secara langsung sebentar tadi. Belum lagi ditunjukkan kepada kita di manakah mereka bertarung dan apakah yang terjadi. Itulah nasib yang terpaksa untuk mereka telan 15 pasukan. Satu saja yang telah pun terkeluar, iaitu pasukan apa, Amy? Sul, tadi kan Sul, Okey. saya makan tadi sedap dua ayam tu Sul. Ya, awak makan apa tadi? Saya makan nasi goreng dengan ayam. Nasi goreng dan juga ayam. Benar sekali. Saya tiba-tiba terasa nak makan aiskrim durian lah, Amy. Oh ya. Ya. Tim apa tu? Dia blank tu Sul. Satu Cream VIP. Ya. Awak berjaya untuk mengalihkan perhatian saya. Baguslah, bagus. Walaupun tak ada QR code, tetapi awak berjaya untuk menukar topik dengan jayanya. Sedap Sul tadi ayam saya. Awak tak dapat makan nasi goreng kan? Betul. So tak dapat makan nasi goreng guys. Tinggal mie je tadi. Tapi itulah apapun. Sebab tadi saya nampak Cream VIP tu rata. Ya, betul. Tapi kau tahu kau otak aku ni dia macam ada masa dia akan hilang kalau secara tiba-tiba. Tapi tak apa, sekarang ini ada satu perlawanan berlaku. Betul. Pikmi berhadapan dengan pemain daripada X. Wih bang, bom bagaimana? Bom pergi ke bawah. Dan untuk X ni tadi sebenarnya dia dapat beberapa pada Pikmi. 2 kot dia dapat daripada Pikmi. Tapi Sam9 tadi sebenarnya yang menghadapi satu masalah besar. Bukan daripada pasukan X, tapi daripada pasukan yang lain yang kita tak ditunjukkan lagi. Berapa banyak lagi yang tinggal sebenarnya pemain-pemain daripada pasukan Sam9 tersebut. Tutupan yang baik, X berjaya untuk dibalas kembali. Tapi Void berhadapan dengan siapa ni? Dengan Flash. Ya betul. Kali ini Flash tak dapat nak third party, tapi Flash tetap akan memenangi perlawanan ini. 4v4 fight yang direct ke arah mereka. Tetap berjaya untuk dimenangi oleh tim Flash. Salah satu pasukan yang perlu untuk kita perhatikan juga dari segi gameplay mereka yang agak bijaksana. Gosu dengan Guang Ji kan memang combo-wombo. Ya betul. Mereka adalah pemain berpengalaman. Pernah bermain sebelum ini di dalam PMSL-C pada tahun 2023. Tapi ya, untuk Void agak malah lah untuk mereka tadi. Mereka tewas dalam perlawanan tersebut. Untuk tim X pun sebenarnya sakit tau. Diorang lawan dengan Pikmi. Yang kacau diorang sebenarnya, yang jatuhkan player-player diorang adalah The Infinity sebenarnya daripada bahagian jauh tadi. Tapi pada waktu ini FaZe Clan 1 demi 1 man mereka telah pun dijatuhkan. Sam9 mungkin boleh bergembira di atas perkara ini. Banyak kejatuhan yang berjaya untuk mereka dapatkan, dan itulah dia mata singkir yang keempat. Berjaya untuk mereka sahkan, dan bukan setakat mereka yang menjatuhkan pemain-pemain FaZe Clan. Yudo Alliance juga sebenarnya mendapatkan 2 daripadanya. Tapi Infinity, apa yang dah jadi dengan Infinity? Tiba-tiba hilang satu orang pemain mereka. Dan kejatuhan yang mereka dapatkan terhadap Team X tadi, Amy, semuanya hilang. Rasanya kena... Sam9 ni tadi saya rasa banyak yang jatuh kat diorang. Tapi dah tahu dah ada 4 kill tanpa hilang sesiapa. Dia jatuh, tapi dia jatuh dapat angkat. Yelah, macam saya nampak macam ada dua kali nama mereka jatuh tau. Okay. Lepas tu barulah kita cerita siapa siapa first yang tusun tu. Tapi still lah, gameplay yang menarik lah daripada Sam9 membawa diri mereka di tempat yang dah ramai manusia, dah ramai pasukan. Tapi mereka tahu macam mana nak settlekan benda ni. Tapi Yudo Alliance, mungkinkah mereka tidak tahu satu momen yang paling menyedihkan berlaku tadi, iaitu Void di satu pondok kecil. Tapi sekarang ni agak mustahil lah kalau ada siapa macam ada kat tepi gunung nak baling bom ke kan. Sebab betul, open sangat. Terlampau open. Ya, kali ni pondok tersebut sedikit berbeza. Itu bukan pondok maut. Betul. Sebab pondok itu betul-betul berada di kawasan terbuka. Satu-satunya perkara yang mungkin akan terjadi adalah ada pasukan yang melanggar pondok tersebut secara beramai-ramai. Benar. Tapi apapun, sekarang ini The Infinity mengambil keputusan untuk berlawan dengan Todak. 2 logo yang lebih kurang sama lah. Dia punya tema dia iaitu hitam dan juga putih. Dengan Cleon malangnya tengah fokus berlawan dengan The Infinity, dijatuhkan pula oleh BTR daripada bahagian jauh. Cuba untuk di KS pada waktu ini. Lobby nampak Cleon. Siapa dapat? Dapat ke dia KS? Dapat. The Infinity berjaya untuk dapatkan satu. Brian kali ini tidak dapat untuk diselamatkan. Dijatuhkan oleh Mr. Joe. Jumper dapatkan God Tani. So ada third party yang dilakukan oleh U2O2 juga daripada bahagian jauh. Tapi Todak sekarang ini sedang dicari dan dicari. Malangnya untuk Sam9, mereka berlawan dengan satu pasukan yang sekarang ini memang betul-betul tengah on form. Iaitu pendatang baru dari Thailand, Team NKT.
Ya, tembakan rambang Lobby lama-lama mencari-cari dengan keperluan bom asap menyesatkan diri mereka. Woi, wow. Yang dapat tu majoritinya adalah Yudo Ya, tetapi daripada Starless tadi, tembakan itu pun memang straightforward juga lah sebab pintu tu terbuka. Tapi still, daripada jarak jauh memang begitu baik. Dan Sam9 rata begitu saja berhadapan dengan NKT yang Solah cakap berulang kali on fire, on form. Dan pembuktian dia terhadap kerataan Sam9. Saya tak tahulah nak cakap. Setakat ini kan, kita lihat kan begitu banyak pasukan Thailand yang pernah first time mereka muncul di dalam arena kita. The Infinity, first time champion. Mega Conqueror dan banyak lagi lah nama-nama lama. Sangat-sangat ikonik lah pemain pasukan dari Thailand ini. Vampire juga. Sangat-sangat menakutkan lah pasukan Thailand. Tapi boom, satu game lagi tidak menjadi untuk mereka. Erangel, mereka kena buat homework. Tiga Erangel, boom, mendapatkan mata yang terlalu minimum. Bayangkan Amy, diorang dapat 20 mata tu daripada game pertama. 3 Erangel, 3 mata je untuk mereka. Benar sekali. Tapi NKT yang kita pula tak dihidangkan dengan gameplay tadi. Tak tahu macam mana sebab last kita tengok dekat bawah kanan kecil tu, diorang dah try nak masuk ke dalam perumahan tu, tahu-tahu dah rata. Itulah yang sempat untuk saya saksikan. Flash dapat 5 mata singkir. Spider Tan, bahkan S12K yang tidak mengena tepat. Tadi gosok dia balik satu bom tangan betul-betul depan muka, tapi tak mengena sesiapa. Dia yang mengena kuisan damage tersebut. Tapi di Flash, tenang, 5 mata singkir untuk mereka. Circle sebelah saja. Kalau boleh ratakan pemain KT ni, kalau lah boleh kan, akan menjadi satu momen yang paling baik mungkin untuk Flash dalam situasi ni. Macam boleh. Batu ni masalah besar sebenarnya untuk kebanyakan pasukan. Ya, sebab mereka tahu, mereka pun tak boleh nak terlalu terburu-buru untuk pergi ke satu lagi side batu tersebut. Sebab ada banyak pasukan lain yang mereka tak tahu sedang mengintai daripada belah mana kan. Tapi akhirnya dapat juga jatuhkan pemain itu, Gosu. Tinggal kuang saja Yudo tu, malangnya kena bergerak masuk ke dalam bulatan dan menyebabkan mereka sekarang ini satu demi satu mereka dijatuhkan oleh beberapa pasukan berbeza yang dah pun menunggu di bulatan yang seterusnya mendapatkan tempat yang lebih cantik. NKT, The GOT yang dilihatkan oleh Tusk daripada bahagian bawah. Team Flash terkeluar di tempat ke-9. 8 pasukan masih lagi ada. Masih lagi ada 3 pasukan Malaysia di dalam perlawanan kita. Todak, Yudo Alliance dan juga Yudo tu. Ya, tapi Soas. Oh, 2 jatuh begitu sahaja. Bom yang baik. Bersama dengan bantuan lapar pada jarak jauh. Dia cuba untuk mendapatkan kill kedua-duanya. Tetapi ketamakan ini diganggu oleh pemain Roy daripada bahagian belakang. Todak, ada 2 lagi pemain mereka yang berdiri. Todak cuba untuk bermain dengan sangat-sangat konsisten. Tapi Yudo Alliance ataupun Yal masih lagi ada dalam permainan kita dengan 3 orang pemain. Ya, betul, dan kawasan pondok mereka itu masih lagi ada di dalam bulatan yang seterusnya. So mereka tak perlu nak bergerak, mereka tunggu saja di situ. Cuma mungkin mata singkir tidaklah terlalu banyak untuk mereka tambah. Sebab sekarang ini pondok itu menghadap ke arah Milta instead of menghadap ke kawasan bukit yang dipenuhi dengan lautan manusia. Ketika ini Todak, kali ini tugas yang sukar pula akan dipegang dan digalas oleh Iftar dan juga Tam. Tam terjatuh, Iftar tinggal seorang. Iftar tersangkut di kawasan terbuka, terlalu terbuka sehingga kan sekarang ini pasukan-pasukan lain mudah untuk mengintai ke kawasan terbuka tersebut untuk mencari di manakah kedudukan Iftar. Tapi kali ini Bigetron Red Aliens dengan kemasukan Satar mereka bermain dengan lebih kemas. 6 mata singkir mereka dah ada. Mungkin inilah line up yang mereka perlu guna pakai untuk mereka perform di PMSLC ini. Apa tu? Genpost, Zuxi, Lapar dan juga Starless. Mereka rehatkan Luxi. Mereka ada 5 orang kan? Betul. Mereka rehatkan Luxi dan mereka membawa masuk Satar pula kali ini. BTR, ini waktu untuk peminat-peminat BTR pula mendapatkan kemenangan winner Chicken Dinner. Dalam kita saksikan siapakah dia yang ada peluang itu. Di mana NKT ada lagi, tapi NKT ada tinggal 1 saja lagi pemain mereka. Tapi itu tak penting sebab sekarang ni mereka dah ada begitu banyak mata singkir yang mungkin bawa lagi posisi mereka untuk berada di tempat yang teratas. Yudo Lions paling santai. Sebab apa saya kata begini? Pondok ini betul-betul menyelamatkan mereka. Namun di bahagian atas, Genforce dapat 1 kejatuhan mudah dan 1 mata singkir mudah juga diambil terus
Oleh pemain ini manakala Zenfors pandangan kiri, pandangan kanan. Dan lemparan bom asap ke hadapan sana. Ada 3 kenderaan juga akan dibawa. Ada bom tangan sedang dipegang oleh salah seorang pemain KT ni. Dia beri satu bom tangan depan muka. Depan berlaku, kena kewisan damage sedikit Mr. Joe dengan 1 DBS. 2 mata sikit telah berada untuk diri beliau. Ada tembakan daripada bahagian yang berbeza dan itu adalah VTR. Tapi Mr. Joe, dia tahu yang belakang ini lebih penting untuk dilihatkan. Tetapi sebelah muka ni akan jadi masalah besar kepada diri beliau. Okay, Luke, kalau dia boleh baling bom tangan ni tepat, dia baling tempat yang salah. Mereka anggap pemain itu sedang berada di belakang pokok, tapi bukan. Namun Luke selesaikan perkara ini dengan mudah saja. Satu mata singgit telah pun ada untuk diri beliau. Tembakan berterusan, sedikit terganggu tembakan tersebut disebabkan dia tembak sambil bergerak tadi. Mengakibatkan sekarang ini tak dapat dia begitu banyak damage. Tapi Yudo Lions masih lagi ada dalam top 3 kita. Ya, top 3 kali ini 2 Indonesia, 1 Malaysia. Dengan Yudo Lions masih lagi ada 3 orang pemain mereka pada waktu ini. RRQ Rio pula juga dengan 3 orang pemain, tapi mereka dah mula datang ke kawasan Yudo Lions. Cuba untuk membaling satu bom tangan ke bahagian hadapan. Tidak berjaya untuk mendapatkan siapa. Memberikan damage yang kritikal juga ke arah Jimmy, tapi belum mencukupi untuk betul-betul menjatuhkan Jimmy. Tetapi BTR dah pun bersedia sekarang ini untuk menjadi pihak yang ketiga. Dengan Luke juga kita lihatkan pada waktu ini, dia tahu No Mercy sedang memasak satu bom tangan untuk membaling ke arah rakan pasukan beliau. Dia menunggu, dia melihatkan saja ke kawasan cermin tersebut, tapi tak boleh nak mengintai terlalu lama sebab sekarang ini kedudukan Luke telah pun diketahui. Boleh dikatakan perlawanan dua pihak ini akan menyebabkan BTR yang paling tersenyum sebab sekarang ini diorang kena tunggu je perlawanan ini selesai di antara RRQ dan juga Yudo Lions. Ya, benar sekali. Tapi lihat kelas sekarang ini RRQ. 3 pemain mereka dengan awak tersingkir ini mampukah untuk selesaikan segala-galanya? Dia menghantar Beko terlebih dahulu ke bahagian hadapan. Dah tak ada bom tangan untuk dibaling. Tapi Jimmy tembakan berterusan. Rakan dia jatuh pula. Tapi mampukah RRQ? Salah satu pemain mereka jatuh. Leo pula jatuh di tempat yang berbeza. Mereka berpecah sekarang ini. Tapi Yudo Lions tinggal 1. BTR ada 3, RRQ ada 1, ada 2 pemain mereka. Peluang terbesar memang untuk BTR. Ya, betul. Mereka masuk campur pada timing yang tepat sekarang ini. Dan mereka dah pun mendapatkan 10 mata singkir unstoppable. Mungkin inilah line up yang dicari-cari oleh mereka. Tapi Jimmy sempat untuk menamatkan riwayat Zuxi. Menambahkan satu lagi mata yang penting untuk Yudo Lions. Sebab kita tahu setiap mata ini adalah mata yang berharga untuk menentukan nasib mereka. Adakah akan pergi ke Super Sunday ataupun tidak. Untuk pengetahuan anda semua, last chance itu pun makan membawa mata daripada group stage. So itu menyebabkan walaupun pasukan itu mungkin berada di tempat yang ke-9, Amy, dia tetap akan ada mata yang lebih tinggi berbanding dengan pasukan yang berada di tempat yang ke-24 di group stage. So itu akan memudahkan mereka ataupun memberikan mereka peluang yang lebih tinggi lah untuk berada di Super Sunday, di mana barulah poin akan di-reset. Tapi sekarang ini kita lihatkan RRQ Ryu juga dah hilang satu orang pemain. Masih lagi bersabar dan berhati-hati untuk mencari di manakah kedudukan Jimmy. Tembakan dilepaskan. Jimmy hampir-hampir menjatuhkan satu, tapi malangnya kedudukan nyawa beliau rendah. Tapi dia sempat untuk dapatkan satu juga. 1 lawan 1 pada waktu ini. Tembakan secara ramah. Tembakan akan menang. Tembakan. Tapi malangnya Jimmy akan tewas di situ. Satu cubaan yang begitu baik sekali daripada Jimmy. Dengan sekarang ini BTR terus saja meluncur ke bahagian hadapan. Snape nyawa dia rendah. Dan Snape berjaya untuk clutch. Rata. GG BTR. Satu tamparan hebat untuk mereka. RRQ Ryu Snape dengan satu clutch yang begitu indah. Bukan setakat memberikan damage kepada BTR, tetapi damage yang boleh dikatakan satu damage permanent yang akan memberikan kesan kepada diri mereka. Benda ni diorang akan terkenang lama, Amy. Dan benda ini bukan kali pertama dialami oleh Bigetron. Ya, 4 bro. Mereka pernah rasa kesilapan